إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya daripada dosa-dosa, dan celakalah orang-orang yang membiarkan jiwanya dikotori oleh dosa-dosa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama pada malam ini untuk menyempurnakan tanggungjawab kita kepada Allah Taala secara berjamaah, dan kita dapat mengambil masa yang ada ini untuk sama-sama kita bermuhasabah. Saya bukan nak kuliah sangat pun, sama-sama kita muhasabah, kerana hari ini kita sudah berada di hujung bulan Rejab, kan? Esok dah 27 Rejab kan? Kuantan budak ni kan? Biasa 7 Rejab ni sambut Isra Mi'raj kan? Ujung lah Rejab. Sayangnya kerana kebetulan Tok Imam baca ayat tu tadi kan? Tok Imam kita baca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya daripada dosa-dosa, dan sesungguhnya celakalah orang-orang yang membiarkan jiwa dia ni diselaputi oleh dosa-dosa. Tu apa bawa contoh? Contoh orang yang celaka ni, kazzabat samudu bi taghwaha, telah mendustakan oleh kaum Samud disebabkan oleh jahatnya mereka itu. Izim ba'atha ashqaha, ketika mana bangkit di kalangan kaum Samud ni satu generasi yang paling celaka sekali. Dia jahat satu hal. Bila Nabi mari beritahu pada dia, jangan buat jahat, jangan mensyirikkan Allah. Dia lawan Nabi tu, dia sembelih unta tu. Ni dibangkitkan satu generasi yang paling celaka sekali, kerana dia tak mahu membersihkan jiwa dia. Tuan-tuan sekalian, bulan Rajab ni tinggal baki 3 malam lah lagi lebih kurang, kan? Kita dengar mana-mana pun, termasuk Tok Imam kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, tolong berkatkan hidup kami ni dalam bulan Rejab. Selepas Rejab Nabi ni, kita berasa kita dapat ada keberkatan tu. Ini soalan ni kena tanya ni. Kamu doa daripada awal bulan lagi, betul tak? Tiap-tiap hari berdoa, tiap-tiap waktu solat berdoa. Kalau kita tak doa sendiri pun, kita tutup amin, tak iman doa. Dapat ada berkat tu. Macam mana kita nak kenal bulan Rejab ni kita telah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Esok lusa nak masuk bulan Syaban, minta juga. Kan? Wa Syaban kita kata. Mintalah sekali dengan bulan Syaban pun berkat juga. Dan hak nak minta benarnya supaya kita sampai dan diberi keberkatan juga pada bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi kita kali. Tuan-tuan sekalian, bulan Rajab ni tidak ada satu hadis pun diriwayatkan pada kita satu amalan khusus bulan Rajab. Yang orang duk buat-buat tu tak apalah, dia nak buat ibadat tak apalah, kita nak kata macam mana, betul tak? Tapi khusus puasa ke, solat apa ke, atau amalan apa, memang tak ada hadis memberitahu tentang amalan di bulan Rejab.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah Taala kata, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah Ta'ala ialah 12. Yang Allah Ta'ala telah tetapkan 12 bulan setahun ni sejak hari Allah Ta'ala buat langit dan bumi lagi. Masa Allah Ta'ala buat langit dan bumi ni, Allah Ta'ala dah decide satu peraturan, setahun mesti 12 bulan. Sebab tu semua kalender pakai 12. Dia tak pakai pun. Tuhan jadikan fitrah. Orang buat kalender ni, dia buat 12. Allah Ta'ala dah tetapkan peraturan dia, setahun 12 bulan. Dan antara ketetapan Allah Ta'ala juga, minha arba'atun hurum. Daripada 12 tu, 4 daripadanya bulan-bulan haram. Bulan haram tu bila? Kita tahu dah. Kan? Pasal kita pergi sekolah zaman dulu pun cikgu beritahu dah. Bulan haram ni ada 4. Wahidun fardun wa thalathun sardun. Ada 1 bulan yang berasingan dan 3 bulan yang berturut-turut. Yang berturut-turut tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berasingan tu mana? Rajab. Bulan kita duduk sekarang. Allah Ta'ala buat kesimpulan mudah. Zalika dinul qayyim. Bulan haram yang aku tetapkan pada kamu ni, kalau kita praktis, kita amal, itulah Islam sebagai satu agama yang berkualiti untuk manusia. Kita akan lihat manusia yang berkualiti dilahirkan daripada bulan haram. Apa kita nak kena buat bulan haram? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Salah satu. Di bulan haram ni, orang yang beriman, dia tidak menzalimi diri dia sendiri. Tidak buat naya pada diri sendiri. Payah juga tu tak? Biasa kita dengar, kita buat naya pada orang. Entah, kita buat nanya pada orang, jangan kita buat nanya pada diri sendiri. Kita buat nanya pada orang macam mana? Hutang tak bayar. Kan? Kadang-kadang lepas sekali atas kepala dia. Bagi penipah sekali. Betul tak? Sepak orang tu. Sepak orang ni. Tumbuk orang tu. Itu buat nanya orang lain. Tuhan kata, tidak buat nanya pada diri sendiri. Tidak menganiayai diri sendiri. Macam mana tu? Ulama-ulama mensyarahkan makna dia dengan menyebut makna kita tidak buat nanya pada diri sendiri ni ialah kita tidak melakukan dosa-dosa. Sebab apa? Bila kita buat satu dosa, artinya kita telah meletakkan diri kita dalam neraka. Kita masuk neraka ni sebab dosa kan? Bila kita buat dosa, masuk neraka. Kita tak sedar dosa yang kita buat tiap-tiap hari ni, dia akan sebab kita masuk neraka. Sebab tu ulama kata, tidak buat nanya pada diri sendiri itu artinya dia berhenti buat dosa supaya dia tak masuk neraka. Dosa ni perkara yang bukan main-main, tuan-tuan. Tapi kita tahu belah pada semua ada dalam masjid ni, tukang ceramah dengan tukang dengar ceramah. Sama je kaki buat dosa belah. Kita ni kaki buat dosa belah. Kau yang tak ada dosa, Nabi je. Tapi Tuhan ajar kita supaya jangan buat dosa. Supaya kita latih diri kita ni berhenti buat dosa. Dan kalau kita ada dosa-dosa yang biasa kita buat tu, kita berhenti. Kalau ada dosa lama-lama, kita pakat bertaubat. Dosa baru, jangan buat.
Kalau terbuat juga, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita akan buat punya, tak usah bimbang lah. Beza dia, ada orang buat dosa, lepas tu dia rasa dia relax je, steady, relax je buat dosa macam tak ada salah apa-apa. Betul tak? Dia relax je buat dosa. Kadang-kadang dia buat dosa tu kat mana? Stesen pas. Dalam market buat dosa. Depan ramai-ramai dia buat dosa. Dia tak rasa bersalah buat dosa dan dia tak menyesal dia buat dosa. Jadi dia berasa nak buat pula esok. Ada orang dia terbuat dosa. Dia bukan kaki buat dosa. Terbuat. Pasal kita orang kan. Kita terbuat dosa. Bila dia terbuat, dia menyesal. Bila dia menyesal, dia menyegerakan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Tuhan nak. Tuhan tak pelik kita buat dosa. Kalau kita ni tok lebay ni buat dosa, kaki masjid buat dosa, Tuhan tak pelik. Kalau tak pergi masjid, lagi berat. Betul tak? Kalau Tuhan pelik, tok lebay tu buat dosa tapi tak bertaubat. Kan? Masjid tiap hari mari, buat dosa, tak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu pelik. Pasal Tuhan bagi peluang kita minta ampun, tak minta ampun. Dosa ni tuan-tuan. Satu hari Nabi beritahu, mana-mana anak Adam, bila dia buat satu dosa, maka akan ada satu titik hitam pada kalbu dia. Kalbu ni yang bertemu jantung lah. Kan? Dia kata hati itu, tak tahu hati. Orang lagi sebut hati dia. Arak hati ni kabit. Bukan. Hati yang kita goreng makan tu kabit. Arak panggil. Kalbu ni jantung. Kalbu kita ni jantung ni duduk sini. Betul tak? Besar mana agak-agak? Jantung kita ada besar wahnya. Dada kita kecil ya kan? Dia sebelah bukan 12 jantung sebelah je. Dengan luas dada kita ni besar penumbuk ni je. Boleh masuk kan? Besar ni je jantung tuan-tuan. Duduk sini. Nabi kata, satu dosa, satu titik hitam. Bila dia buat dosa, kemudian dia bertaubat. Tuhan sapu dosa. Dia buat dosa lain, ada pula. Bertaubat, sapu. Bila dia buat, dia tak bertaubat. Lepas tu dia buat pula. Buat pula. Lama-lama penuh. Titik hitam. Penuh. Tuan-tuan rasalah. Kalau jantung kita besar ni, dan berapa minggu ni, tu sama sehari penuh. Besar ni je. Kan? Orang besar cawan ni. Dan setahun ni. Seminggu dan seminggu. Sama sehari. Pasal apa? Puak-puak kita ni kaki buat dosa semua. Kan? Kalau ekstrim sama sehari je ni benda ni. Nabi kata bila selapuk tu penuh, selapuk hitam ni penuh, dia penuh je selapuk penuh. Nabi kata itulah makna rona yang Allah Ta'ala sebut kallabal rona ala kulubihim bima kanu yaksibun. Yang kita baca kallabal rona. Kita wakas kata rona. Ya, kallabal rona. Allah Ta'ala kata cukuplah. Wahai sekalian anak cucu Adam, cukuplah. Berhenti-berhentilah buat dosa. Pasal apa? Bahkan sebenarnya rona, yakni selaput hitam, selaput hati kamu itu adalah disebabkan oleh usaha-usaha perbuatan kamu sendiri. Kita sendiri buat dosa. Yang akhirnya menyebabkan kita terhijab daripada rahmat Allah Ta'ala di dunia sampai ke akhirat. Ni, rona. Dosa. Kan? Bunyi simple je dosa tu. Kita pun pasal kita berasa Allah Ta'ala tu kan maha baik. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Allah Ta'ala tu maha pengampun. Kita pun buat muka macam lembu kenyang semua. Buat tak tahu je dosa. Relax je buat dosa. Dosa banyak. Dan tak rasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kita buat dosa. Sebab tu bila kita duduk belah rejak, kita tak boleh tinggal dosa. Kita nak keluar belah rejak ni 3 hari lagi ni, dosa duk bertepek lagi. Artinya kita gagal mendapat keberkatan bulan rejak. Ambo bubuh skema gitulah. Kan? Kalau kita keluar belah rejak ni, perangai jahat kita ni, perangai buat dosa ni tak boleh tinggal. Kok mana kaki ngumpak macam biasa juga. Kok kaki skodeng macam biasa juga. Kok isap rokok macam biasa juga. Artinya apa? Artinya dia gagal melalui bulan Rajab ni dengan berkesan dan dia tak berkah hidup dia. Tuhan tak bagi kita hidayah untuk kita tinggal benar. Tak ada kekuatan, tak ada taufik daripada Ta'ala tinggal. Pasal bukan Tuhan tak bagi, kita tak berapa penuh. Tuhan bagi sebenarnya. Kita tak berapa penuh. Tak ada sebarang effort daripada kita, usaha kita tak ada. Kita buat tak tahu je dosa tu macam tak ada rasa salah. Kita dengar pagi-pagi Jumaat tu imam sebut. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengar tak ayat ni? Kan? Kalau tak dengar tu maknanya dia tidur tang sujud sawi. Tang sujud sejadah tu lah. Dia tidur tu lah. Kita bangun jam tu imam baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tuhan sebut sebenarnya tentang sifat orang yang benar-benar beriman. Macam mana sifat dia? Innama yu'minun. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman tu ada sifat dia. Apa sebut 1, 2, 3? Kan? Termasuklah orang yang kharru sujada. Bila dengar hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyukur sujud ta'at. Sifat orang beriman. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Wahum la yastakbirun. Mereka menyucikan Allah Ta'ala dari segala kelemahan dan dia tidak menyombongkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat-sifat orang yang benar-benar beriman. Bukan orang yang buat-buat beriman. Orang yang buat-buat beriman lain. Hak ni orang yang benar-benar beriman. Tuhan pun sebut, salah satu sifat orang benar-benar beriman ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang benar-benar beriman ni, dia meninggalkan ataupun merenggangkan perut dia daripada katil tempat tidur dia. Buat-buat kita tidur belakang. Kan? Setengah tu tempat kuliah pun tidur. Kan? Tapi ni bukan tidur tempat kuliah ni. Tidur rumah. Tidur atas katil. Kan? Dia tidur atas katil macam orang lain tidur. Tapi tengah-tengah tidur ni, orang kata, tak tidur betul-betul. Tak nak tidur betul-betul. Tak lelap mata nak tidur. Kan? Pasal apa? Pasal ada kebimbangan yang sangat kuat di hati dia. Tak tidur. Orang takut ni memang boleh tidur, betul tak? Dia merenggangkan perut dia daripada katil supaya dia boleh tatajafa junubuhum ilal apa tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia tinggalkan katil-katil tempat dia tidur. Tujuannya yad'u rabbahum. Dia bangun tu sebab nak minta dengan Tuhan dia. Dia nak minta benda dengan Tuhan dia. Puncanya kenapa? Kerana khaufan. Dia sangat takut. Dia berasa takut. Nak tidur tak boleh. Dia teringat. Ingat apa? Dosa siang hari tadi. Dosa yang dia buat siang hari tadi menyebabkan dia tak boleh tidur malam. Dia teringat dosa. Kita rajin teringat dosa tanpa tak boleh tidur. Teringat bininya. Betul tak? Bini lama cuti ke bini masuk hospital kita tak boleh tidur. Teringat bini. Kita buat dosa, kita pernah tak boleh tidur sebab teringat dosa tadi. Kalau Allah Ta'ala murka,
Jadi bubuh kita neraka. Tuhan gambarkan pada khauf. Khauf ni takutlah. Dia bos takut. Takut kalau Allah Ta'ala murka. Dan takut kalau Allah Ta'ala sumbak dia masuk neraka. Sampai tak boleh tidur. Dia bangun. Dan dia nak sangatnya. Wapa ma'an ni makna dia tu sangat berhajat. Kalau kampung saya ni orang Kelantan, bukan orang Kuantan. Orang Kelantan dia ada dua perkataan. Orang Kuantan pun sama juga gambarnya. Kan? Tomok. Ada tak kita tomok sini? Tak. Tomok. Artinya dia ni, kalau tomok, tahu lah tomok betul tak? Dia nuk semua orang pun dia nuk. Pasal tomok. Tomok pun macam tu juga. Tapi masuk toma'a dalam ayat ni, telajak nuk. Bukan orang. Nuk kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nuk benar. Kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ni, sifat orang beriman tersebut. Orang yang benar-benar beriman. Dia buat dosa ni tak boleh tidur sama. Dan dia nuk kalau Tuhan ampunkan dosa dia. Dia bangun malam berdoa, semayang taubat ke, semayang tahajud ke, berdoa, minta macam-macam, menangis. Pasal apa? Pasal risau Allah Ta'ala murka dosa dia sehari tadi. Dan dia nak kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa. Bahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami rezekikan pada dia nafkahkan. Dia beri sedekah, masuk duit tabung masjid, macam-macam. Pasal apa? Dia tahu. Ni salah satu cara nak lepaskan diri daripada dosa. Bersedekah. Bila kita bersedekah, Tuhan ampun dosa kita. Kenapa Nabi sebut? Sedekah boleh memadamkan api neraka. Sedekah ni dia boleh memadamkan api neraka. Dan bila kita bersedekah, kemudian kita susuli dengan istighfar, kita lebih mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Buat baik. Kita buat satu kebaikan dan disusuli oleh kita minta maaf dosa-dosa kita buat semalam. Sebelum ni, betul tak? Dan sedekah tu yang Nabi sebut. Ni, kita dengar selalu ayat ni. Cuma kita buat ke tidak, tak tahu. Esok, kami. Pagi lusa, baca pula. Yang lepas baca dah. Kan? Tapi adakah ada dalam hati kita ni rasa macam tuan-tuan sekalian, dosa ni saya nak cakap banyak pasal kita tahu belakang dah. Kan? Cuma nak sebut sebab apa Allah Ta'ala yang maha bijaksana ini dia susung bulan haram ni lagu tu. Hak tiga kat lepas, hak tiga turut ni kan. Wasalasun sardun, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni tiga ni bulan haji. Kan? Orang start pergi haji ni bulan Syawal ataupun bulan Zulqa'dah. Sudah haji ni bulan Muharram lah. Habis. Kalau balik awal-awal lah. Tapi hujung musim haji itu ialah akhir bulan Muharram. 3 bulan tu jadi bulan haram kerana bulan tu bulan kita berihram, duduk tanah haram dan beribadat di tanah haram. Di Masjidil Haram beribadat. Kan? Nama dia bulan haram. Hak Rajab ni pasal apa? Berasingan ada satu. Wahidun fardun. Ada satu bulan berasingan seorang-seorang dia. Pasal apa? Pasal bulan Rejab ni ialah bulan kita bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Sebab tu jangan panggil ustaz ceramah persiapan bulan Ramadan, malam esok nak tarawih, malam ni baru ceramah. Tak jadi. Dan ada juga masjid jemput saya ceramah persiapan bulan Ramadan. Pak malam semalam sebelum tarawih tu. Tak tarawih lagi, malam sehari sebelum tu. Kita berpengalaman beribadat bulan Ramadan ni setengah-setengah abang-abang saya yang tua-tua sikit ni 50 tahun, 60 tahun kita biasa duduk bulan Ramadan, betul tak? Ha? Ada setengah kita 40 tahun, 30 tahun orang muda-muda kan. Tapi rata-rata ada depan saya ni 40 tahun ke atas belaka. Betul tak?
40 tahun kata. Kalau campur, tolok sama kita budak masa kita bodoh lagi ni, adalah 30 tahun, 35 tahun. Kita yang duduk dalam Ramadan kadang kita sedar. Masa budak-budak tu kita sedar raya je puasa, kita tak sedar. Macam pada orang zaman dulu tak puasa budak-budak. Orang zaman sekarang dia budak puasa kan. Jadi kita duduk dalam Ramadan ni kita boleh puasa satu je, istiqamah. Ada dua kita istiqamah. Yang paling bagus sekali, dia berbuka puasa tepat pada waktunya. Yang ni memang fully respect. Tak ada seorang pun. Ketika orang nak azan, dia tak ada depan nasi. Semua ready belakang kan. Yang kedua, dia boleh berpuasa sepanjang hari. Kan? Waktu siang itu dia puasa. Tapi, terawih. Masjid kita ni hebat. Saya mari masuk tadi. Oh, hebat masjid ni. Pasal apa? Sembahyang maghrib sapa belakang orang sembahyang. Ini hebat memang. Ini saya kat tabik lah. Jaga-jaga jumpa. Kan? Tanda-tanda Islam akan bangkit di Kuantan. Orang sembahyang masjid main maghrib penuh kan kat belakang. Hebat. Kan? Saya kalau duduk Kuala Lumpur, maghrib ni kalau dapat 3 soh ke hebat dah. Macam-macam alasan. Jalan jam lah, anak sekolah lah, macam-macam tu lah. Jadi kita boleh sapa belakang tu hebat lah. Tapi terawih. Tak kira lah 8 ke 20, ikut tuan-tuan lah. Kan? Dan dok sapa 30 malam, full macam maghrib tadi. 30 malam tak berhenti. Terawih. Bukan saya kata wajib semua terawih kat masjid, tapi biasanya kita terawih ni di masjid. Kalau tak mari masjid, pakai tak terawih. Betul tak? Kalau tak ada di masjid, dia tak terawih lah malam tu. 30 malam. Boleh tahan. Tak boleh lah kesimpulan dia tau. Kalau ada pun, masjid ni boleh. Alhamdulillah. Masjid lain tak boleh. Tapi rata-ratanya, tak boleh. Saya penuh. Orang jemput tazkirah Ramadan, malam pertama, orang tak puasa lagi hari ni. Malam pertama, esok baru puasa. Kita ustaz, orang jemput ceramah. Siapa lambat sikit je. Dalam koloh semayang. Malam pertama. Betul. Saya semayang tempat basah, tepi koloh. Kan? Punyalah ramai, tak tahu mari daripada mana. Kan? Lepas tu boleh seminggu, tak ada. Hilang semua. Lepas tu, tadarus. Lepas tadarus buat tadarus pula. Malam pertama adalah 5 negeri. Tahu tak? Lepas tu malam ke-7. Dia kata mari dah malam 7 likur. Kita nak pergi cari kain baju kuih raya pula. Tak ada. Kan? Dekatlah orang yang regular je. Sini betul tak? Tak ada. Kalau baca Quran. Ni. Ujung-ujung Syaban ni niat dah pakai kawan. Tahun ni kita ke mana-mana pun 1 juzuk sehari mesti khatam tahun ni bulan Ramadan. Dan berapa hari? Dan berapa hari? Berapa orang yang dam khatam Quran? Sebulan tu sekali khatam. Berapa orang dan? Tak boleh buat. Kesimpulannya, kita payah nak buat amal soleh. Betul? Payah nak buat. Sebab apa tuan tahu kita gagal? Kita plan bagus dah ni, niat bagus niat. Tahun ni terawih tak nak tinggal. Sahur pun tak nak tinggal. Sahur ni hantar orang banyak tinggal juga ni. Betul tak? Lepas minggu dia kata, saya kata sahur pun tak. Okey dah ustaz sekarang ni. Bukan masalah kita lapar sahur tu, Nabi suruh. Kan? Kita lapar, kita tak lapar tengah hari, kita kena sahur. Pasal Nabi suruh. Nabi kata beza puasa kita dengan puasa Yahudi tu pada sahur dia. Kita tak sahur. Tahajud, kalau sahur tahajud pun tak. Pasal apa kita gagal? Bulan Ramadan ni bulan Ramadan. Antara sebabnya, kerana kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati kita tidak dibersihkan daripada dosa. Kita masuk dengan hati kita penuh dengan dosa. Tahu tak? Macam kita nak minum air lah. Kan?
Minum air. Saya minum. Tak saya minum. Kita nak minum air. Bila kita nak minum air, gelas kita ni penuh pasir. Pasir penuh lah gelas. Kita pun ambil air buka tudung, tuang. Masuk dalam gelas. Dia keluar balik tu tau. Bubuh, dia keluar. Bubuh, dia keluar. Pasir tak keluar. Sehingga kita tuang, buang semua dulu pasir ni, bersih-bersih gelas. Baru kita boleh bubuh air. Tahu boleh minum. Kan? Tahu kita boleh minum. Hati kita macam itulah tuan-tuan. Kalau dalam hati kita ni penuh dengan dosa, kita nak isi amal soleh tak boleh masuk. Kita terawih, tak lekang. Bangun sahur pun tak lekang. Walau kira makan dah tu. Tahu tak? Yang lain ni buat ibadat. Sahur tu makan. Makan pun tak boleh. Pasal apa? Makan ibadat. Sahur-sahur ni makan ibadat. More tu makan suka-suka cendol. Kan? Tuan-tuan yang orang makan boleh pahala. Tak apalah. Tapi sahur ni Nabi sebut khusus ibadat untuk kita. Makan tapi ibadat. Tak boleh buat. Tak lekang. Baca Quran tak lekang. Bangun tahajud tak lekang. Sembahyang duha tak lekang. Tak lekang belakang lah. Walhal kita buat tu di bulan Ramadan. Kenapa? Kerana hati kita diselaputi oleh dosa-dosa. Maka sebab itulah oleh kerana Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pemurah. Dia kesian belah pada kita. Dia jadikan bulan haram ni duduk sebelum bulan Ramadan. Bila kita duduk sepanjang bulan Rejab ni, kita boleh ajar diri kita, latih diri kita, tinggalkan dosa. Tinggal je, bukan suruh buat, suruh tinggal. Semayang kena buat. Bersedekah kena buat. Dosa tu tak payah buat apa, tinggal, tak usah buat. Tak usah buat, tak boleh juga. Betul tak? Berasa nak buat. Dosa. Kan? Tinggal dosa. Dosa hak lama-lama tu, kita pakat-pakat bertaubat. Hak lama tak boleh buat apa dah. Buat dah kan, betul tak? Kita pakat bertaubat. Hak baru tak usah buat. Jadi kalau tuan-tuan tak tinggal lagi dosa. Ada lagi dosa yang kita tak bertaubat. Ada lagi balance 3 hari ni. Kan habis bulan Rajab boleh juga bertaubat, tak ada masalah. Boleh bertaubat. Cuma saya sebut ni Tuhan programkan supaya bulan Rajab ni bulan orang beriman berhenti buat dosa. Cuma boleh jadi sebelum ni ustaz-ustaz tak beritahu pada kita. Masuk bulan haram ni artinya bulan kita berhenti buat dosa. Pasal Tuhan sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Orang tak buat dosa pada bulan haram ini terhadap diri dia sendiri. Berhenti buat dosa. Bila kita berhenti buat dosa, hati kita bersih buat dosa, kita nak buat amal jadi mudah. Jadi mudah. Kan? Jadi biasanya kita akan dengar hadis bulan Syaban. Bulan Syaban ada banyak hadis. Nabi SAW memperbanyakkan amal soleh dia pada bulan Syaban. Kalau biasa semayang 2 rakaat, Nabi semayang 4 rakaat. Maksudnya gitu, kan? Kalau Nabi biasa baca Quran 10 muka surat, Nabi baca 20 muka surat. Double, bagi banyak. Di bulan Syaban. Kita boleh buat kat bulan Syaban memperbanyakkan amal tu pasal apa? Pasal kita dah ready dengan kita tinggal dosa pada bulan Rajab. Sagi bila kita masuk Ramadan, kita lah keadaan stamina kita tengah full stamina. Ready je nak buat apa? Sebulan dah kita baca Quran. 10 muka surat sehari contohnya kan. Bila masuk je bulan Ramadan 20, relax je. Sebulan bulan Syaban ni kita tak pernah tinggal solat fardu berjemaah. Tiap-tiap waktu. Bila masuk bulan Ramadan, tak usah kata jemaah. Hak sunat pun, hak fardu, hak sunat pun kita berjemaah lagi. Kita buat apa? Hari ni, Zuhur tak mari. Asar tak mari. Maghrib, mari lambat.
Esok tunggu tu pasal nak klik malu kau. Betul tak? Subuh pakai tak mari. Patut mari-mari terawih. Mana boleh? Mana jadi macam tu, betul tak? Kita mari terawih saja. Bulan Ramadan tu sendiri, Zuhur tak pergi masjid. Subuh tak pergi masjid. Asar tak pergi masjid. Maghrib ni mari pasal ada buka puasa, makan pergi kat masjid. Lepas tu, nak semai isyak, dengan semai terawih. Kalau isyak tak mari, terawih saja mari. Memang tak jadi. Dia tak jadi macam tu, tuan-tuan. Jadi sistem tu, Nabi tunjuk dah pada kita. Bulan Rajab, tinggalkan dosa-dosa. Bulan Syaban, gandakan amal soleh. Nanti bulan Ramadan, kita boleh buat yang terbaik. Tiap-tiap amal soleh kita boleh. Lepas tu kita bila duduk sekarang ni, bila kita dengar Tok Imam kita baca azan, terus ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah. Perkataan berjaya, beruntung ni, aflah ni maknanya kalau hari akhirat syurga lah maknanya. Untuk siapa? Untuk orang yang membersihkan jiwa dia daripada dosa. Bila kita bersih daripada dosa, beruntung itu. Pasal apa? Bermula kita nak buat baik ni, dia tinggal dulu hak buruk. Memang gitu kaedah dia. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dan siapa-siapa yang boleh kufur terhadap taghut, barulah dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu. Kena kufur dulu dengan taghut. Kalau hati kita ni taghut tu ada dah ni, patut kata saya beriman, tak jadi orang beriman. Dia nak beriman tu kena clear semua benda-benda kotor ni, baru boleh masuk iman. Tu kaedah dia begitu, Allah Ta'ala ajar. Pasal kita ni, bila kita sebut kata dosa, dosa ni sifat dia, kita tak payah training nak buat dosa. Ustaz tak payah mengajar cara-cara nak buat dosa yang paling besar macam mana. Tak payah buat kuliah tu. Dia pandai sendiri. Tu ada ustaz mengajar cara-cara buat dosa kecil. Kalau kita duk buat tu kan, siapa ajar kita? Tak ada orang ajar, pandai sendiri tu. Tapi kalau amal soleh kena ajar. Oh duk ajar terpetuk hari-hari tak jadi. Dosa ni, tapi ada gitu. Serupa kita ada tanah. Kita beli tanah, boleh seka. Alik belakang Bukit Stokol kan. Kita beli tanah. Kita pun pergi pagar. Tanah kita kan. Pagar tak tanah apa-apa, balik kan. Tahun depan kita pergi tengok. Ada naik musangking. Ada naik kelapa ke? Nyo ada naik? Tak ada. Ha? Mangga apple ada? Tak ada ke betul tak? Pasal barang baik ni yang kena tanam. Rupuk, lalang, nerung, semua samung. Kita bubuh benar? Tak bubuh betul tak? Tinggi pada pagar dia naik. Wajar kita ni tabiat. Hati kamu suka dengan tanah tu pasal kita tanah juga. Kita kan tanah kan. Perangai supo. Barang baik, kalau tak tanam, tak latih, tak asuh, tak ada lah. Tak sebimbang. Tak ada orang beli tanah, seka tinggal situ, duduk 3 tahun, tengok, oh buah tu musangking kita. Dia tak tumbuh musangking. Tapi fikir, gacung lagi, upuh orang mesing lagi, bakar lagi, rupuk kan. Lalang, mesing, gacung. Bakar pula. Lepas hujan naik pula. Kita habis dah bakar dah. Ni tak naik dah ni. Hujan tu naik pula. Kenapa sifat kita ni,
Barang tak baik, barang dosa ni, dia tak payah hajar. Tak payah ternuk, tak payah tanam, tak payah berbaja, tak payah letak benih. Dia nak gitu. Sebab tu ada bulan-bulan Tuhan peruntukkan ni bulan mu berlatih tinggal dosa. Kena belajar tinggal dosa ni tuan-tuan. Tiap-tiap orang daripada kita ni, kita ada tabiat masing-masing yang tak serupa dengan orang lain dalam bab dosa ni. Kan? Orang ni, dosa dia benda ni. Orang lain dosa lain dia buat. Orang ni dia minat dosa ni. Dia berakhir benar ni, tak tahu pasal apa. Betul tak? Orang lain tak berakhir tu, dia berakhir lain. Macam-macam dosa. Maka tiap-tiap orang tu dia kena berlatih. Dia tahu, kita tahu. Aku ni dosa apa aku paling suka buat. Ya kita tahu betul tak? Jadi kita kena ajar latih diri kita tinggal dosa tu. Macam mana? Memang tak boleh tinggal sekaligus. Pasal lama dah kan. Kalau kita kata tak boleh saya rokok pocik. Dia kata ustaz dengan rokok, hamba kena rokok dulu. Betul tak? Macam-macam begitu tak? Dia jawab. Tak apalah. Tapi maksudnya kita kena berlatih tinggal dosa. Kalau kita biasa isak 2 kotak sehari, tu kurang jadi sekotak dulu kan. Bukan suruh berhenti sekaligus. Kalau kita kaki duduk kedai kopi, petang-petang kedai kopi, petang-petang kedai kopi, tukar pula. Petang-petang baca Quran. Tapi tak jadi. Betul tak? Tak jadi. Dia sembang daripada orang azasal lepas masa sampai maghrib. Kata maghrib, Allah, maghrib dah dia kata. Tak sedar masa mana maghrib. Maghrib dah. Tapi kalau baca Quran, 2 muka sorak, tercabut biji mata. Nasib baik. Tak muntah tu. Kalau bulan puasa tak boleh baca Quran dia. Tak boleh baca Quran. Pasal apa tak baca Quran? Takut muntah, batal puasa. Baca Quran 2 muka sorak pening. Kan? Gitu. Pasal apa kita tak ajar buat kan? Jadi dosa tu kita kena berlatih tinggal. Tinggallah dosa tuan-tuan. Dosa-dosa. Kita semua ada dosa belaka, tak sebimbang. Betul tak? Semua ada dosa. Supaya apabila kita nak masuk bulan Ramadan nanti, kita boleh buat yang lebih baik. Kita tahu malam 27 Rejab ni ialah malam Isra' Mi'raj. Hadis hak biasa ustaz-ustaz dia baca tentang Isra' Mi'raj ni, Nabi pergi berjalan sampai Mi'raj lepas tu pergi tengok neraka macam-macam tu. Macam-macam kita pun tak ingat macam-macam benda. Ada kerak lidah, ada macam-macam lah. Kok makan daging busuk Nabi sebut kan. Pada bulan Rajab tu Allah Taala perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kesan orang buat dosa. Ni berzina, ni lagu ni kesannya. Ni suka makan benda kotor, ni lagu ni jadi dia. Ni bininya ada rumah suci, cari orang berzina. Cari pelacur-pelacur berzina dengan perempuan yang kotor. Nabi tengok kan, ada daging dalam kah ni yang segar, yang masuk sedap-sedap, tom yam, paprik semua dia tak makan. Dia makan daging busuk tu. Nabi tanya Jibril, apa dia ni? Jibril cerita gini. Macam-macam benda kan? Bermacam-macam peristiwa Nabi tengok. Yang menggambarkan pada kita betapa buruknya akibat dosa-dosa yang kita buat apabila kita tidak bertaubat dan tak berhenti buat dosa. Ada orang buat dosa yang besar-besar, yang tahap besar tu, kira kalau salah atas dunia jenayah, kena kerat tangan, kena rejam, kena sebab. Tapi Tuhan lapik. Dia jahat lagu mana pun, kalau dia bertaubat, Tuhan ampun dosa dia. Kalau dia bertaubat, Tuhan buka pintu bertaubat pada kita. Silalah bertaubat. Tuhan tunggu siapa-siapa hamba dia nak bertaubat. Kita pula tak tahu je. Tahu dah umur kita tinggal sikit lagi. Kita tengok janggut kita, ada dah putih sikit-sikit. Akhirnya tak amal tu kita tu. Kan?
Kalau janggut putih semua, lagi berat. Kan? Gitu. Kan? Kita pun sekarang kan, saya satu hari pergi kuliah. Di Jetih. Pergi kuliah di Jetih kan. Kuliah, kejap akad spek, kejap letak bawah. Kejap letak bawah, kejap bawah. Kan? Lepas kuliah, tokek kita spek sama jumpa ustaz. Jom pergi kedai minta. Dia buat spek lain untuk saya. Berapa ribu tau harga ni. Saya tak kurang 1,000. Kan? Dia buat spek lain. Saya kesian tengok ustaz mengajar, akad letak, akad letak. Bukan masalah akad letak. Masalahnya kita mata tak nampak. Pasal nak mati dah. Dulu mata kita terang dulu kan. Jauh nampak. Sekarang tengok ustaz. Ustaz mana dia mengajar? Dia tengok. Lepas dia pun, segelar muka. Ustaz pun, pasal apa dia nak tengok aku macam ni? Nak bergaduh. Dia tak nampak dah mata dia. Kan? Tadi saya seminar di apa nama? Pustaka Diraja, Kutub Khanah Diraja. Depan masjid tengah bandar kan. Seminar dalam bilik library tu. Dia pasal apa? Malap-malap begitu je. Saya tengok skrin, orang kata satu huruf tak nampak. Tak nampak satu huruf. Saya pun ambil gambar. Setiap dia slide naik, saya ambil gambar. Baca di telefon. Betul tak? Tak nampak. Pasal apa? Umur kita tak banyak dah tuan-tuan. Umur kita tak banyak. Mata kita apa nampak tanda tu. Kan? Tak nampak dah mata. Setengah-setengah selera pun tak ada dah. Tapi orang kita ni dia tak fikir. Kalau aku mati, dosa ada macam mana? Yang dia fikir, sebab tak mati lagi kan. Sawit naik pula ni harga dia kata. Orang dia fikir sawit. Tanah ada 5 ekar. Dia kata pokcik larat ke nak pergi akad buah pak sawit? Tak apa, kita boleh upah bangla. Dia fikir hal tu juga. Dia tak larat dah. Bila hati kita ni cenderung kepada dunia, lalu kita tidak membersihkan hati kita pada dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya celakalah orang yang membiarkan hati dia dalam keadaan diselaputi oleh dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa. Kita ni, kita tahu kita ni berdosa kan. Cuma kelebihan Tuhan bagi pada kita, banyak mana dosa pun gus sebelah tak bang busuk dia. Kita datang masjid relax macam orang tak ada dosa. Betul tak? Pasal orang sebelah tak bang. Cuba dia duduk sebelah, busuk dia ni. Mesti dosa banyak ni. Kan? Gamuknya baru dia berasa nak bertobat. Gamuknya betul tak? Duduk kata ramai depan-depan ni, idu dulu. Siapa busuk sekali, kalau jadi imam. Kalau tak bang jadi imam. Betul tak? Kalau Tuhan buat lagu tu, gamuknya baru nak bertobat. Oleh kerana kita ni Tuhan buat kelebihan kita ni dosa banyak lagu mana pun tak naik bau dia. Bau busuk tu tak bau. Kalau orang sampah lalu busuk betul tak? Jadi kita pun buat tak tahu gitu je lah. Buat tak tahu je. Sedangkan sebenarnya bagi orang yang tahu hakikat yang sebenar, menjadi kewajipan atas diri masing-masing untuk membersihkan diri daripada dosa-dosa. Bersihkan dosa. Ambo ni tulang wayak ke tuan-tuan beritahu ke tuan-tuan semua ni kabar sini ni pasal nak bagi ambo sendiri pun dia lagu tu juga ah. Betul tak? Kita kadang-kadang kita tolong beritahu, kita pun berasa juga betul tak? Dosa kita banyak. Jadi beringat-beringatlah dengan dosa supaya jangan kita celaka pada hari akhirat disebabkan oleh dosa-dosa. Ayat Quran tu sangat banyak Allah Ta'ala sebut pada kita tentang dosa ni memberi kesan yang sangat buruk di hari akhirat. Lalu kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang telah beriman kepada Allah dari akhirat, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Kita panggil taubat, tak tahu gapo tak mana taubat ni kan.
Taubat ni tabayatubu taubatan, maknanya kita U-turn. U-turn. Kan kat dekat Kuantan ni kan banyak jalan boleh U-turn, betul tak? Lalu Wahjang, pas U-turn, pas U-turn. Duduk 3 minit ada U-turn. U-turn tu. Kita duduk satu bandar banyak tempat U-turn, tapi kita tak U-turn. U-turn ni tabayatubu ni makna bila kita terlajak. Bila kita terlanjur, kita terlanggar perintah-perintah larangan Allah Ta'ala, cepat-cepat U-turn. Taubat tu U-turn lah, maknanya patah balik. Bukan payah sangat kita patah balik. Jadi balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dengan cara seperti itulah menjadi keuntungan pada kita di hari akhirat. Jadi itulah tuan-tuan semua, sikit sebanyak boleh kongsi malam ini sebagai peringatan untuk kita bersama, sebagai mauizah sempena dengan ujung bulan Rajab ni. Mudah-mudahan kita bila kita sama-sama ambil kesempatan bulan Rajab, bulan Syaban pun boleh bertaubat lagi, tak ada masalah. Jangan bila habis bulan Rajab ni ustaz kata bulan Rajab je boleh taubat. Betul tak? Bulan Syaban tak ada. Bulan Rajab ni khusus untuk kita bersihkan diri pada dosa. Kan? Kalau tak ada bertaubat bulan Syaban dah lagi, sama jangan dah mati dulu. Kan? Kita pakat-pakat bertaubat dan kita bersihkan hati kita berdosa ni, insya-Allah harapan kitanya bila kita masuk bulan Syaban, kita masuk bulan Ramadan, kita nak buat amal-amal soleh hak kecil atau besar macam-macam ni, kita berasa mudah. Kan? Ni tu hari kelebihan dah kat kita ni sebenarnya, berasa mudah nak mari masjid. Orang kampung ni memang terbaik. Kan? Dia berasa mudah. Orang tua, budak-budak kecil rajin mari masjid. Kan? Waktu bagus lagi, kita mari masjid, kita berasa nak duduk dengan kuliah. Walaupun setengah-setengahnya duduk dengar, tapi mata pejam. Tapi nak duduk dengar juga. Itu tanda kita ada kebaikan dah. Kan? Cuma kita nak biar kebaikan ni berterusan, biar kita boleh Lailatul Qadar tahun ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Sekadar itulah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada rezeki, kita jumpa semula lain kali. Jangan nampak dia Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur, Kelantan duduk Kuala Lumpur. Jadi, time metah kat ni tu bolehlah singgah sekali-sekala kan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.